tentang portfolio YB dulu sebagai mantan Menteri Wilayah Berkenaan Tanah di Kampung Baru Lumpur ni. Dari nilai sekaki persegi yang disetujui dan akhirnya dulu katanya UMNO kata boleh dinaikkan lagi. Dan akhirnya bila sekarang ni katanya ikut kata satu rundingan yang rasa-rasa macam tak boleh nak menepati apa yang YB itu tentukan. Mungkin YB boleh jelaskan lagi macam mana? Yalah. Aduh, ni pun saya ada banyak saya nak komen tentang Menteri Wilayah ni lah kan. Tapi saya rasa simpan dulu. Hanya dalam soal Kampung Baru ni, ini adalah kawasan dan tanah orang Melayu. Ya. Awak parti Melayu yang kononnya nak membangunkan Melayu dan nak membantu orang Melayu. Ya. Ini peluang keemasan untuk membangunkan Kampung Baru di mana orang Melayu akan menerima, pemilik-pemilik di sana, kalau dia jual tanah mereka, akan menerima sampai 6 bilion. Ya? Berdasarkan kepada 1,000 kaki persegi, orang Melayu akan dapat 6 bilion. Ya? Dan tanah mereka akan dibangunkan dan mereka boleh beli balik hartanah yang dibangunkan di situ, dan nilai hartanah itu akan meningkat pasal setelah dibangunkan. Kalau yang tanah yang 1,000 sebelum dibangunkan, bila dah bangunkan mungkin ianya akan menjadi seperti KLCC yang setelah dibangunkan nilainya 3,000 kan. Lalu ini adalah satu peluang untuk membantu orang Melayu yang sedang menghadapi masalah dengan tanah mereka yang dalam satu geran nama dah berpuluh dan akan bertambah selagi mana ianya tidak ditangani. Ya. Nombor satu. Nombor dua, kiranya kita bangunkan dan kita kekalkan soal syarat pemilikan tu mesti orang Melayu, maka jumlah penduduk Melayu di Kuala Lumpur, khususnya di kawasan Kampung Baru tu, akan dapat kita tambahkan hampir 10 kali ganda. Kan? Lalu kalau kita duk sibuk kata Melayu tak ada di Kuala Lumpur ni ramai bukan Melayu lah apa. Inilah peluang keemasan. Dan saya cukup kecewa, lebih-lebih lagi setelah bila dia menjadi sebagai menteri, dia kata aku perancang bandar yang profesional. Aku boleh faham dalam sekejap dalam tempoh yang pendek, dan aku akan cari penyelesaian. Dan akhirnya penyelesaian dia apa? Lalu aku tengok, aku rasa alah, ni kadang-kadang cakap tu lebih-lebih kan. Tapi anulah, bila dibangunkan dengan cara yang sekarang ni, dia kata kita serah kepada pemilik, cari pemaju, bangunkan. Kan, buat sendirilah. Kerajaan cuci tangan. Ya. Maka ini akan menghasilkan satu keadaan yang agak cacah marbah lah. Pembangunan itu tidak akan mengikut satu perancangan holistik. Ni perancang bandar yang cakap ni tau. Ni perancang bandar yang David Dada dia sebagai perancang bandar profesional. Tapi dia membenarkan Kampung Baru ni untuk dibangunkan secara runcit tanpa mengikuti satu perancangan yang holistik, yang menyeluruh, yang sempurna, yang mana akan mewujudkan satu taman, satu pusat kebudayaan, dan sebagainya. Tolong beritahulah pemaju mana yang akan beli tanah itu untuk dijadikan sebagai taman. Memang tak ada lah. Lalu akhirnya ianya akan dibangunkan secara runcit, dan orang nampak apalah masyarakat Melayu ni. Itulah. Macam inilah hasil. Jawapan YB ini adalah dia berkait dengan soalan yang diberikan juga, sebab saya kena highlightkan juga pasal yang di hujung tu ada satu harapan di mana daripada Ismail Mahmud. Assalamualaikum YB, nak tanya juga bagaimana nasib kami pewaris Kampung Baru, banyak usaha dan masa tenaga dah terbazir begitu saja rasanya. Itu mungkin dah dijawab. Cuma dia ini adalah tak ada mana-mana pihak yang akan pertahankan apa jua yang telah dibentangkan pada kami dulu. Macam mana ni YB? Itulah, inilah masalah dia. Yang kita cadangkan dulu, kerana kita beri keutamaan kepada nak membantu masyarakat Melayu di Kuala Lumpur. Sekarang ini nampak gaya parti Melayu dia tak indahkan kepentingan orang Melayu di Kuala Lumpur.
dan hartanah Melayu tak dibangunkan. Ya. Kalau ianya milik yang bukan Melayu, mereka akan tuntut dibangunkan. Kalau tidak, mereka akan kata ini diskriminasi. Keliling kawasan Melayu dibangunkan, kawasan kami tak dibangunkan. Kan? Dia orang akan komplain. Tapi orang kita macam ni lah. Inilah masalah dia bila pemimpin-pemimpin cakap tapi tak serupa bikin. Ya? Saya nak tanya kepada semualah penonton, ya. Kerajaan tubuhkan Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Dan setiap tahun mereka membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk menggajikan pegawai-pegawai dalam Perbadanan Pembangunan Kampung Baru. Okay. Ya? Apa hasilnya? Kalau akhirnya diberitahu kita tak ada nak bangunkan kampung baru, ya? Apa maksudnya? Betul. Lalu ini semua main silap mata lah, ya. Kata ada satu perbadanan, kita belanja berjuta-juta, kita akan bantu tapi tak bantu pun. Ya? Itulah yang bagi saya lah. Ya. Ini satu perkara yang amat mengecewakan. Ada lagi beberapa perkara, mungkin lain hari lah kita akan ceritakan, insyaAllah. Tapi itulah, bagaimana untuk mempertahankan hak orang di Kampung Baru. Sebenarnya jawapannya adalah Pakatan Harapan masih lagi satu solusi terbaik. Cuma 22 bulan tak dapat nak melakukan apa-apa. Hampir ya. Kalau ikut deadline saya letak hari itu bulan Jun. Kita bulan Februari itu kita dah dapat 61%. Kita kata bulan Jun insya-Allah kita boleh capai 70-75%, kita akan jalan. Dan kita jalan ikut fasa. Mana taklah bererti kita kena keluarkan 6 bilion serta-merta ataupun semua serentak. Kita ambil 2 bilion, kita bangunkan, kita dapatkan buat jualan, dapatkan pulangan, bangunkan fasa kedua pula 2 bilion lagi. Lalu dalam 3 fasa akhirnya insya-Allah seluruh kampung baru boleh dibangunkan dan waris kampung baru semua akan mendapat manfaat. Itulah. Daripada satu rumah boleh jadi 20 rumah mampu milik. Itu. Ya? Hakikatnya begitu. Ya. Kan? Jadi, sayang. Jadi itulah sayangnya apabila sebuah kerajaan yang berdedikasi untuk membantu rakyat akhirnya diruntuhkan dengan hasil perkhianatan.